أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد Muslimin muslimat rahimakumullah, pertama-tama jutaan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan serta kasih sayang Allah kita dapat berjumpa pada malam ini dalam taman daripada taman-taman syurga. Nabi menyatakan dalam hadis, majlis ilmu ini adalah taman daripada taman-taman syurga. InsyaAllah kita akan lihat lagi hadis Nabi SAW dari kitab Tajzib Atraful Hadis. Hadis yang pertama pada malam ini, utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Rawahu Ibnul Bar. Tuntutlah kamu akan ilmu walaupun di negeri Cina jauhnya, kerana menuntut ilmu itu fardu di atas tiap-tiap orang Islam. Bahawasanya malaikat itu meletakkan sayapnya ke atas belakang penuntut ilmu kerana suka dan redha dengan tuntutannya. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bir. Apa suruh Nabi? Hadis yang pertama ini, utulubul ilm, tuntutlah, carilah. Jadi bagi penuntut ilmu ni ada beberapa kategori. Kalau dari istilah bahasa Arabnya, yang pertama, kalau orang itu sebagai penuntut atau pencari ilmu dipanggil talibul ilmi, talib. Kalau lelaki talibun, perempuan talibatun lah, kalau ramai tulab. Jadi dia yang cari ilmu, dia pergi cari guru. Sebagaimana di universiti kita panggil pelajar universiti, mahasiswa-mahasiswi ini talib, kerana dia pergi cari guru dia yang isi subjek yang dia nak, yang sesuai dengan dia, kita panggil talib. Dan bukan sekadar berada di dalam kuliah saja, dia kena cari di perpustakaan, cari di mana-mana sumber lain untuk melengkapi ilmu yang sepatutnya dia ada. Kemudian tingkat yang kedua dipanggil tilmiz. Tilmiz ni orang yang belajar mengharapkan apa yang disediakan oleh guru semata-mata. Seperti pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, kita panggil tilmiz. Periksa pun tak lari daripada buku teks. Apa yang ada dalam buku teks tu, itulah periksanya. Kita panggil tilmiz. Jadi dia hanya mengharap 100% daripada guru. Ada satu golongan lagi, sebagaimana kita di masjid sekarang ni, kita panggil mustami'. Dengar saja, buku tak bawa, pen pun tak ada, nadah telinga je, kita panggil mustami'. Dengar je, faham pun tak faham pun juga, kita panggil mustami', pendengar. Ya, namun begitu Nabi ada menyatakan dalam hadis yang lain, may yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Sesiapa yang Allah mahukan kebaikan padanya, yufaqihu fid din. Yufaqih ni maksudnya yufahimuhu. Allah bagi dia faham dalam urusan agama. Jadi tandanya Allah nakkan kita ni kebaikan pada diri kita, Allah bagi kita faham. Allah bagi kita kecenderungan, Allah bagi kita rasa suka, rasa kecenderungan, mail kita kepada ilmu, sehingga kita jadi faham dan suka kepada madih-madih ilmu. Namun begitu tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi menyebut utulubul ilma walau bisin. Belajarlah kamu, carilah ilmu tu walaupun ke negara Cina. Jadi Nabi berada di tanah Arab Saudi, Mekah dan juga di Madinah.
Cina ni jauh jaraknya, dengan arti kata lain, belajarlah di mana-mana saja. Jangan pilih daripada siapa, jangan pilih di mana-mana. Tak, di mana-mana pun kamu kena belajar, cari ilmu. Dengan siapa saja, orang Islam ke bukan Islam ke, kita kena belajar. Jadi sesiapa yang maukan dunia, fa'alaihi bil ilmi. Siapa nakkan dunia mesti belajar. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang nakkan akhirat pun kena ngaji juga, kena carilah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita berada di kalangan orang yang mustami'. Mustami' ni tujuannya untuk murajaah, untuk ulang kaji je. Jadi kalau rasa diri kita tu ada perkara-perkara fardu ain yang belum selesai, kita kena jadi talib, kena cari guru. Bawalah pisang sesikat, beroteh sikit, ngaji dengan guru, dah ada kitab, barulah boleh cerdik. Kalau tak mahu tuan-tuan. Kalau nakkan jadi mustami', ini rupa nak jadi bekal syurga, arwah lidah. Maknanya dari segi amalan belum lagi yang terbaik. Kalau rasa semayang kita ni bukan berdasarkan ilmu, kena cari tuan guru yang boleh ajar kita semayang. Kalau mengaji kita ni belum berdasarkan mengaji Al-Quran kita ni belum pernah diperbetulkan oleh guru, kena cari tuan guru, tuan imam yang bagus bacaannya supaya dibetulkan bacaan kita. Tuan-tuan. Wa man aradahuma, sesiapa yang nakkan kedua-duanya, fa alaihi bil ilm. Siapa nakkan dunia, nakkan akhirat, juga kena ada ilmu. Dan saya nak tekan ke di sini, sekarang ni zaman YouTube. Kena hati-hati tengok YouTube ni tuan-tuan. Jangan berguru dengan YouTube, sangat bahaya. Sangat bahaya. Apalagi dengan orang yang kita tak tentu siapa orangnya, dari negara-negara luar. Ada seorang sahabat saya, zaman ada jerebu tebal itu, kan? Jerebu tebal. Jadi dia sembang, saya ustaz, mah di rumah ni semua saya ni, duit di rumah ni di bank semua sudah keluar, saya beli mah. Dengar cerita ni kiamat dah dekat ustaz. Dari mana ni mereka dapat cerita ni? Awak tengok YouTube. Ustaz dalam YouTube tu kata kiamat dah dekat. Dia sebut saudara, semua dah ada, melainkan matahari belum terbit dari barat lagi. Lain semua dah ada, tak ada kiamat. Yang penting hari Jumaat ini, hari ni bukan hari Jumaat, hari kiamat, mungkin Jumaat depan kiamat. Jadi saya keluar semua duit dalam bank, duit di rumah pun saya keluarkan, beli mah. Apa tujuannya? Kalau berlaku hari kiamat nanti, hampir berlaku hari kiamat, semua sistem ni jadi down. Dalam bank pun tak tahu duit kita ni berapa duitnya. Duitnya banyak, juta duitnya. Jadi keluar duit ni beli mah. Saya kata, mereka boleh tidur ke di rumah yang mereka simpan mah ni nilai pun hampir 1 juta? Boleh tidur? Kalau saya tak boleh tidur. Apa sebabnya? Puncanya ustaz YouTube. Dia kena hati-hati. Ini kadang-kadang bangkit tidur, ahli basi pun ada lagi tengok YouTube. Ya Rabbi, hantu raya tu YouTube ni. Bahaya sangat, sangat bahaya. Asal sikit YouTube, asal sikit YouTube. Sampai sekarang pelajar pun dia punya perpustakaan dia search Google. Tanya hukum, tanya Google. Buka Google, apa yang tak ada semuanya ada. Mak ngapak tak ada dalam Google dia katanya. Semua ada dalam Google. Tak boleh. Dalam ilmu ni kena talaqi musyafahah, kena berdepan dengan guru, kena ada guru. Kita tak boleh bergurukan dengan YouTube, tak boleh berguru dengan Google, kena berjumpa dengan guru. Kadang-kadang kita faham lain, yang dimaksudkan lain, kita yang faham lain. Apalagi bahasa yang lain bukan bahasa kita, bahasa Indonesia ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke. Mungkin kita boleh faham bahasa Inggeris tapi maksudnya lain, kerana keadaan di sana lain, keadaan di sini lain. Apalagi dalam hal agama ni, kalau kita tengok guru-guru di Indonesia suasana dia lain, sebab tu pendapat dia lain. Jadi kena hati-hati. Bila kita nak belajar, mesti berjumpa dengan guru. Berguru adalah lebih baik. Bila berguru pula, kita kena raikanlah guru. Kita hantar anak ngaji Quran. Sebulan 30 malam ngaji Quran. Yuran RM10, itu pun semedang ni tuang bayar. Tak bayar. Kita ngarap anak kita jadi bagus ngaji Quran. Kita hantar anak kita tuition
fizik, kimia, biologi, admat. 1 jam setengah RM30. 1 jam setengah RM30. Tak percaya carilah guru mana pun. RM30 paling common. Paling tidak RM20 lah. Itu murah benar lah tu. Antara nak ngaji Quran 30 malam 1 bulan RM10. Itu pun tak bayar. Ustaz ni kalau bayar-bayar ni duniawi punya ustaz lah. Ingat ustaz tu makan pasir ke makan rumput? Ustaz tu ada anak juga dia, ada juga tanggungjawab dia, kena raikan dia. Cuba bagi ustaz tu RM50. Seronok lah ustaz tu. Anak kita tak datang pun dia telefon, kenapa tak datang lama? Sebab dia pun ada tanggungjawab. Jadi kita kena belajar. Mana rasa kurang dalam diri kita ni, terutama hal fardu ain, kita kena belajar dengan siapa pun. Unzur ila ma qala wala tanzur mimman qala, kata patah Arab lah. Tengok, perhatikan, telitikan apa yang dia sampaikan, bukan tengok siapa yang menyampaikan. Tapi sekarang realiti kita lain. Kita lebih suka melihat, mendengar siapa yang menyampaikan, tetapi kita tak suka dan kurang suka melihat dan meliti apa yang disampaikan. Kalau selebriti itu kan, ustaz-ustaz sekarang pun ada selebriti juga, PU macam-macam orang ni kan. Kalau PU itu ini kita kena dengar. Tapi ustaz ini, tuan guru pondok ini, tak payah dengar. Dia tak ada nama, tak top. Sepatutnya kita lihat apa yang dia katakan. Unzur illa ma qala wala tanzur mimman qala. Lihat, teliti, dengar, ambil pengajaran dengan apa yang disampaikan, bukan lihat kepada siapa yang menyampaikan. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya menuntut ilmu tu wajib ke atas setiap muslim. Semua kita kena belajar, kena belajar. Malah yang membezakan antara orang yang alim dan orang yang jahil adalah dengan adanya ilmu. Malah dengan adanya ilmu meninggikan darjat seseorang kan? Dengan adanya ilmu. Innal malaikata tad'u ajnihataha. Sesungguhnya malaikat meletakkan ajnihah, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, ke atas mereka yang belajar ilmu. Rudan bima yatlubu. Kenapa? Kerana redha sangat dengan orang yang menuntut ilmu. Suka sangat. Malaikat sampai mengembangkan sayapnya, letakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Kerana malaikat suka. Jadi miftahul ilmi as-su'al. Kunci ilmu ni antaranya adalah dengan bertanya. Jangan kita tak tahu, kita tak nak tanya. Sepatutnya kalau kita tak tahu, kita kena tanya. Dan bila kita bertanya, mestilah sesuai dengan orangnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Apa tanda, antara tanda orang tu tak tahu? Bila kita tanya, apa dia jawab? Rasanya lah. Itu tak tahulah tu. Dia merasa-rasa tu. Kalau dia tak tahu, dia kena tanya orang yang lebih tahu, atau kena rujuk mana-mana kitab, supaya dia dapat keputusan yang betul dan yang terbaik. Jadi kalau hal agama, kena tanyalah orang ahli agama. Kalau hal yang sifatnya duniawi, kena tanyalah orang yang mahir tentang itu. Jangan tanya saya tentang macam mana nak tanam sawit, macam mana nak meracun padi, mana saya tahu. Macam mana nak noroi getah lagi tak tahu, sebab itu bukan bidang saya. Kena tanya orangnya yang mahir, yang pakar dalam bidang itu. Ya. Baik. Jadi hadis yang pertama pada hari ini, Nabi menyarankan kepada kita supaya kena belajar, kena cari, kena terokai ilmu ini. Tak kira daripada siapa, tak kira di mana pun. Jadi nakkan sesuatu kebaikan, kita kena korbankan sesuatu yang kebaikan juga, kena korbankan. Kita sebagai ayah, kita juga sebagai ibu, antara warisan yang terbaik yang kita tinggalkan untuk anak-anak adalah ilmu. Ilmu ni sifatnya sabat, malah yazdad, tetap malah bertambah. Beza dengan kalau kita tinggalkan harta. Ada setengah orang prinsip dia, sebelum dia mati, dia nak pastikan dalam setiap akaun anak-anak dia ada 20,000.
Bila senang awak mati Ustaz, awak tak risaukan damai. Dia ingat bila senang ke hidup dalam alam barzah tu nanti, dengan kita tinggalkan anak-anak dalam akaun yang ada duit masing-masing. Tak senang, belum tentu. Dia joli tak sampai sehari selesai 20,000. Tapi kalau kita tinggalkan mereka dengan ilmu, itu sangat baik. Jadi kita kena korbankan supaya anak-anak kita tinggalkan mereka dalam keadaan adanya ilmu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kita masih lagi dalam hadis yang dimulai dengan huruf alif ya. Sabda Nabi, azhiru an-nikaha wa akhful khitbata. Rawahu Dailami an Ummi Salamah. Zahirkanlah akan nikah, adapun pinang meminang hendaklah kamu sembunyikan. Ini dalam hal munakahat pula dalam hadis yang kedua. Azhirun nikah, pernikahan, Nabi menyarankan kita supaya iklankan, izharkan. Malah kata Nabi, aulim walau bisyah, adakan kenduri walaupun dengan seekor kambing. Janda dengan duda ke, janda duda dengan anak dara ke, tak kira. Yang penting namanya kenduri walimah nikah, kenduri kahwin, kita kena izharkan, kena maklumkan. Wa akhful khitbah, adapun pinang meminang hendaklah kamu sembunyikan. Itu sunnah dia. Jangan pula kadang-kadang bertunang macam kenduri kahwin sampai 5 kemah. Ingat kau kenduri kahwin rupanya bertunang, kemahnya banyak dengan pelamin bertunang pun ada pelamin. Tak membazir tu sekarang ni. Minta maaf tuan-tuan, memang budaya rasa saya sangat membazir. Pelamin tu bukannya 100-200, paling kurang 500 pelamin tu, pelamin koman-koman. Sekarang ni budaya bukan hanya bertunang, hanya pelamin, cukup jambai anak pun pelamin juga. Ya Allah. Ada dijemput orang tak untuk tahniah anak dia. Saya cakap, siapa pula nak kahwin? Rupanya ada tilam kecil, baby ni baru lahir je 2-3 hari, nak tahniah anak dia, cukur rambut dia, pelamin bergambar punya Ustaz. Tahniah anak pun ada pelamin, sunat anak pun pelamin juga. Apa lagi pelamin? Bertunang pun pelamin. Bertunang memang macam kahwin dengan lampunya, dengan kursinya, bukan main. Kahwin dah tentunya pelamin. Jadi membazir kita. Khutbah kata Nabi kena wa akhfu, sembunyikan. Tak payah kita iklankan. Tak payah kabur-kabur iklankan seluruh kampung sianu dengan sianu dah bertunang. Khutbah ni tempoh pengenalan. Lesen L pun tak dapat lagi kalau memandu. Jangan ingat awak dah ada lesen L, gantung lesen L pada motor dah. Lesen L pun tak lagi. Jangan ingat dah bertunang dah dapat lesen L. Bila dah kahwin, nikah je dah dapat lesen P walaupun belum kenduri. Dah dapat lesen P, nak bawa ke mana pun bawa lah, tak ada siapa marah sebab dah ada lesen P. Ni kadang-kadang baru lesen L dah macam dapat lesen P, kudu keluar ke baru. Jadi Nabi sarankan kita dalam hal pernikahan, hendaklah kita iklankan. Wadribu alaihi bidhufuf, malah Nabi mengalakkan supaya adanya pukulan kompang. Di kompang ni, timur bana ni, dalam pernikahan yang kita lakukan. Dalam majlis pernikahan ni juga kata Nabi, ni'mat ta'am at-ta'am alladhi yud'a fihi al-aghniya wal fuqara. Sebaik-baik walimah, sebaik kenduri yang diundang orang kaya dan orang miskin. Jadi kalau kita buat kenduri kahwin, jangan kita pilih-pilih orang. Orang kaya aja boleh, orang miskin tak boleh, dia buruk. Tidak pula kita, jangan pula kita asingkan, ini tulis orang ini orang kaya sini, menunya lain, nasi ni lain colornya, lain warna ni. Kalau orang kampung ni, ini dia mana nasi ini pun jadi cukup dah dia mana ni. Tak boleh. Sebaik-baik makanan adalah makanan yang diundang padanya orang kaya dan orang miskin. Wabisa ta'am, seburuk-buruk makanan dan hidangan atau kenduri adalah kenduri yang diundang hanya orang kaya. Wa yutrakul fuqara, orang miskin tak diundang. Contohnya kalau buat kenduri kahwin di hotel-hotel lah, ambil kehadiran.
sahkan kehadiran. 500 tak boleh lebih. Boleh, tapi jangan pilih orang kaya je. Orang miskin ni kena ajak lah. Orang kaya hari-hari dia makan daging, makan ayam. Dia pun tak tahan makan daging, darah tinggi. Dah panggil orang miskin ni, baru sonok dia makan kenduri kita. Ni panggil orang kaya je. Pakaian pula sekian kena pakaiannya, tak boleh pakai yang sembarangan. Jadi seburuk-buruk kenduri itu kata Nabi adalah kenduri yang hanya diundang orang kaya saja dan tinggalkan orang miskin. Dalam hal pernikahan dia disunahkan kita izharkan, kita iklankan, dan dalam pertunangan kita disunatkan untuk menyembunyikan. Contoh dalam pertunangan ini, bila bertunang kita bawa antara anak, sunnah tak antara ni, dulang-dulang ni, yang lelaki sekian jumlah dulang, yang perempuan sekian jumlah. Ada pula bawa deposit lah, macam nak beli motokar, duduk kereta lah, bawa deposit. Zaman Covid ni pula, janji nikah bulan sekian, duit barukan 2-3 ribu, janjinya belah-belah ribu, dah pening. Kerja kena berhenti. Macam mana nak kahwin kidak ni dan kidak. Jadi ini pun kita kena faham tentang pertunangan. Bila kita melaksanakan pertunangan, dah ittifaq, dah sepakat perkahwinannya bila. Jadi apa yang kita bawa sebagai hadiah, kita tidak boleh minta balik. Al-a'id fi i'ta'ihi kal yu'idu fi qayyihi, kata Nabi. Orang yang minta balik pemberiannya seperti anjing yang menjilat muntahnya. Dah lah anjing jilat muntah, diluahkan. Al-a'id fi i'ta'ihi kal yu'idu fi qayyihi. Orang yang minta balik pemberiannya seperti anjing yang jilat muntah. Sebab tu adanya dalam budaya kita ada perjanjian, dan itu sebaiknya. Kalau seandainya putusnya tunang daripada perempuan, apa yang dibagi ni yang boleh bagilah, pulanglah balik, terutamanya duit. Jangan diam je. Diam memang tak boleh minta balik. Dulu-dulu orang bagi hantar bekas-bekas ni, apa dia bagi zaman dulu, zaman saya kahwin dulu, tahun 98, 99 saya kahwin. Saya kahwin muda, umur 22 saya kahwin. Apa dia bagi? Tebu lah, tebu 2-3 batang. Pisang dia bagi ni. Halwa, tahu halwa je? Halwa betik tu, halwa kan. Sekarang kalau orang muda-muda tak tahu dia apa halwa ni. Tapi sekarang dah moden. Pakaiannya paling bagus, ada iPhone pula. Sekarang ni handai orang sekarang ni, alhamdulillah. Tapi kita kena ingat, kalau pemberian tu kita rasa kita nak balik, kena buat perjanjian. Kalau berlakunya putus tunang, kita tidak berhak untuk minta balik barang. Kalau kita minta, sepertilah anjing yang menjilat muntahnya. Jadi sebaiknya adalah perjanjian. Perlu tak kita bawa deposit sebagai orang tanda jadi katanya? Tidak perlu. Dan seandainya kita tak ada apa-apa putusnya tunang, duit dah kita bagi sebahagian. Walaupun di luar waktu bertunang kita dah bagi dah duit sebahagian, tetapi berlakunya pemburuan perkahwinan atau pembatalan perkahwinan, duit ni macam mana? Kira hangus ke tak? Duit dah hantar sikit ni, kena pulang balik sebab tak berlakunya perkahwinan. Mana boleh dah bayar deposit kira hilang lah. Mana boleh kira hilang. Sama juga dengan jual beli. Banyak isu-isu berlaku dalam masyarakat kita ni. Contoh, kita nak beli tanah, tanda jadinya tu Haji bayar 500 katanya. Bayar 500. Bila nak bayar penuh lagi 35,000 ni, 35,500 lagi 2 bulan. Sampai 2 bulan tak ada duitnya. Ingatkan dapat duit, rupa yang tak dapat duit. 500 ni apa-apa? Pulang ke Hanoi? Kalau tidak ada sebarang perjanjian, 500 ni kena pulang balik pada tu Haji ni. Pembeli yang tak jadi, dengan dikira Hanoi. Duit haram kita makan. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dikira hangus. Apa pasal pula dah bagi? Minta balik pula? Tak, bukan pasal bagi. Masalahnya perjanjian jual beli itu tak berlaku. Kalau berlaku jual beli, memang berhak lah.
Dia ambil, tapi sekarang tak berlaku. Dia tak mampu nak bayar dalam tempoh yang diberi, melainkan ada perjanjian. Kalau tak mampu bayar duit dalam tempoh sekian tarikhnya, duit yang deposit ini dikira menjadi pemilik penjual tanah atau pemilik tanah yang asal. Perjanjian. Okey, setuju tak? Setuju. Ni tak ada perjanjian. Tak ada perjanjian pun. Bila tak jadi, dia kata, mana boleh minta balik? Dah bagi? Dah. Tidak berhak kita ambil sebab jual beli tidak berlaku. Kena hati-hati. Kalau kita ambil duit itu dikira duit daripada sumber yang haram. Baik. Seterusnya sabda Nabi SAW, "U'budillah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wahsub nafsaka ma'al mauta wattaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabatun." Rawahu Abu Nuaim an Zaid bin Arqam. Sembahlah kamu akan Allah Ta'ala seolah-olah engkau lihat akan dia. Maka jika tiada engkau lihat akan dia, maka Allah Ta'ala melihat akan kamu. Dan kamu hisapkan diri kamu itu jumlah orang mati. Dan hendaklah kamu jauhkan daripada doa yang kena zalim, kerana doanya itu makbul. Apa sabda Nabi dalam hadis ini? U'budillah ka'annahu, beribadahlah, taatlah, patuhlah pada Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak melihat Allah, dan itulah hakikat yang sebenarnya, kita tak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahui melihat. Kita dalam hal hidup ini atau berhadapan dengan masalah hidup, apabila kita dihadapkan dengan satu masalah, perkara yang pertama dan utama, kita kena kembali pada Allah Ta'ala. Itu isi kandungan dalam hal ibadah dan kehidupan, kerana itulah yang sebenar-benarnya. Tapi sebaliknya, kita sebagai manusia yang lemah, bila kita berhadap dengan masalah, awal-awal kita fikir macam mana nak selesai masalah. Tapi sepatutnya apa dia? Awal-awal kita fikir kita kena bergantung dengan Allah Ta'ala, kerana semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Kan Allah sebut dalam ayat yang sangat masyhur, ramai orang hafal, terutama orang meniaga, ayat 1000 dinar lah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Man syartiyah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Jadi cara pertama untuk kita berhadapan dengan masalah hidup, kita kena kembali pada Allah, kerana Allah akan susun aturkan. Allah akan ilhamkan pada akal kita, Allah akan ilhamkan orang-orang hamba-hamba dia yang memang sepatutnya dan layak untuk bantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Dan itu yang sebenarnya dan selayaknya. Sebagaimana anak kita yang dalam rahim isteri kita, siapa yang berkuasa membentuk anak ini? Allah Ta'ala. Ada kita sumbang apa-apa? Tak sumbang melainkan sperma aja. Benih bertambah. Ada kita risau macam mana kaki nak masuk esok, rambutnya tak mana, apa makan apa nak jadi tumbuh rambut ni. Telinganya betul ke letak situ ke letak tempat lain, jantungnya mana rupanya. Takut risau kelai pula taruh dengan kakinya, kaki tangan kaki. Tak ada, tak perlu kita risau. Kita serah pada siapa? Allah Ta'ala. Apa buktinya, hasilnya dengan anak yang sempurna. Begitu juga dalam soal hidup. Apa buktinya kalau kita serah semuanya pada Allah Ta'ala? Allah akan tunjukkan jalannya. Allah akan tunjuk jalan penyelesaiannya. Yang penting, pertama dan utama, serah pada Allah Ta'ala dulu. Jangan ujung-ujung bahawa Allah Ta'ala dah tak boleh ikhtiar mana-mana pun tak boleh, barulah buat sembahyang hajat. Itu tak betul. Lepas tu awal-awal lagi kembali pada Allah, istirja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali pada Allah dulu, serahkan pada Allah dulu, kemudian barulah kita cari jalan ikhtiar, dan Allah akan tunjuk jalan mana yang terbaik, kerana Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita.
Sebab tu dalam hadis ini Nabi menyebut, sembahlah Allah, taatlah Allah, patuhlah pada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kita nampak Allah. Fa illam takum tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak melihat Allah, ketahuilah sungguh-sungguh Allah ni tengok kita, Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Jangan kita risau. Semua percaturan Allah ni memang dah sangat-sangat cantik, sangat-sangat hebat. Sebagaimana yang pernah saya katakan di sini, apa yang Allah caturkan ini memang cukup cantik dah. Jangan kita fikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita dan di luar kehendak Allah Ta'ala. Memang dah cukup cantik. Mungkin Allah bagi kita sakit ni kenapa? Kerana memang dah tercatat nama kita menjadi ahli syurga. Jannatul ma'wa katanya. Sedangkan amalan kita tak setaraf itu, maka diberi ujian sakit supaya kita selalu berhadapan dengan Allah Ta'ala, selalu berharap dengan Allah Ta'ala, selalu beramal dan zikir pada Allah Ta'ala, barulah sampai kita layak untuk menjadi ahli syurga. Dan hisablah diri kamu, rasakanlah diri kamu itu ma'al mauta, jumlah orang-orang mati. Rasalah diri kamu ni di kalangan orang yang mati. Kerana dalam hadis lain dia menyebut antara ciri-ciri orang yang cerdik itu adalah orang yang banyak mengingati mati dan buat persiapan untuk mati. Ini orang cerdik, orang yang bijak, kata Nabi. Wattaqi da'watal mazlum, hendaklah kamu hati-hati doa orang yang kena zalim. Fa innaha mustajabatun, sesungguhnya doa orang yang zalim ni sangat makbul di sisi Allah Ta'ala. Dalam perjalanan hidup juga, jangan sekali-kali kita menzalimi orang. Zalim anak kita, zalim isteri kita. Apa zalim pada anak kita, kita tak tunaikan tanggungjawab kita pada dia. Apa zalim kita pada isteri kita, kita tak tunaikan tanggungjawab kita pada dia. Zalim kita, bila dia berdoa pada Allah Ta'ala, doanya sangat makbul. Apa zalim kita pada mak ayah kita, kita abaikan mereka ni, kita utamakan isteri dan anak-anak kita. Mak ayah kita biarkan. Apa zalim kita pada kawan-kawan kita, kita tak pernah tegur kawan kita ke jalan yang baik, ajak dia ke jalan yang baik, kita zalim pada dia. Ittaqi da'watal mazlum fa innaha mustajabatun, sesungguhnya doa orang yang zalim ini sangat makbul. Hadis yang seterusnya, wa'budur rahman wa at'imut ta'ama wafshus salama tadkhulul jannata bisalam. Hendaklah kamu sembah akan Tuhan yang bersifat pengasih, dan hendaklah kamu mengadakan jamuan dan hambarkan berselalu beri salam. Yang demikian dapatlah kamu masuk syurga dengan salam sejahtera. Masih lagi dalam huruf alif. Apa sabda Nabi? Sembahlah Allah, taatlah Allah yang sifatnya Ar-Rahman, Maha Pengasih. Satu perkara yang perlu kita rasa dalam diri juga, bahawa Allah ni sayang kita. Ada rasa tak tuan-tuan, Allah ni sayang kita? Allah ni sangat sayang kita, sangat sayang. Dibagi yang elok-elok daripada kita. Kalau kita tengok pada orang yang tak elok yang Allah bagi pada dia, tapi kalau kita tengok orang yang lebih pada kita, kita merasa kita ni tak elok. Jadi kita kena rasa dalam diri kita bahawa Allah ni sangat sayang pada kita, dan memang itu yang sebenarnya. Jadi kena taatlah perintah Allah, beribadahlah pada Allah yang sifatnya Maha Pengasih. Wa at'imut ta'am, bagilah makan, bagilah jamuan. Wa afshus salam, dan sebarkanlah salam. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Jadi antara ciri-ciri ahli syurga itu, dia adalah ahli ibadah. Ciri yang kedua adalah at'imut ta'am, orang yang selalu bagi makan. Antara sedekah yang afdal tu adalah sedekah bagi orang makan. Bila orang tu makan, dia jadi darah daging. Bila dia beribadat, kita juga dapat pahala. Kemudian wa afshus salam, sebarkan salam, bagi salam. Tak kira lah bertulis ke, sebutan ke, kena yang penuh bagi salam lah. Jangan tulis salam, anda jawab macam mana? Alaikum ke macam mana? Kum ke? Tak tahu, kita tak jawab. Tapi kalau orang tulis bagi salam pada saya dalam WhatsApp ke mesej ke, Assalam, saya diam lah. Nak jawab macam mana? Tak sempurna. Mungkin dia masukkan Assalamualaikum, mungkin, kita pun tak tahu.
Jadi bila tulis Assalamualaikum, kena penuh lah. Assalamualaikum, jangan pendek je. Penat nulisnya, banyak hurufnya. Nak dapat pahala kena penat lah kan. Nak syurga memang kena penat. Bukan senang dapat syurga. Bukan nak pergi hotel, di hotel dah, di hotel senang je, kita pergi kita bayar. Tapi nak dapat syurga memang susah, kena tulis penuh. Begitu juga kita bagi salam. Assalamualaikum, nak jawab macam mana Assalamualaikum? Tak boleh jawab, diam. Mesti ni doa ni, doa kan, doa. Assalamualaikum, benda simple je. Assalamualaikum. Betul tak kita bagi salam? Assalamualaikum, jawab tak? Tak boleh jawab. Cuba kita sembahyang, sembahyang isyak kan, kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Batal tak sembahyang? Batal sembahyang kan. Jadi ma'arif li sukun Assalamualaikum tu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, batal sembahyang dia. Jadi kena bagi salam, biar yang salam dapat pahala. Assalamualaikum. Kita balik rumah orang, sunnah kita orang yang dari luar masuk ke rumah, kita bagi salam pada ahli rumah, Assalamualaikum kan. Itu caranya supaya syaitan yang duduk di bumbung rumah kita ni tak boleh ikut kita masuk rumah. Bila masuk rumah kena bagi salam. Sama halnya kalau dalam rumah kita tak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Terhenti syaitan yang nak kacau masuk rumah kita ni di depan pintu, tak boleh masuk rumah kita. Sebab kita hanya bagi salam kepada kita dan kepada hamba Allah yang soleh saja. Jadi kena bagi salam dengan betul, Assalamualaikum. Dan kita yang jawab, sebaiknya kita jawab dengan sebutan yang betul juga, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, jangan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau kita nak berhenti pada Waalaikum, Waalaikum Assalam. Kalau sambung Waalaikumsalam, supaya maknanya menyambung betul. Waalaikumsalam atau Waalaikum Assalam. Satu hari dalam majlis Rasulullah datang seorang sahabat, Assalamualaikum Asyarah, 10 markah kata Nabi. Datang seorang sahabat lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, 20 markah. Datang sahabat lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 markah. Siapa yang paling bagus kata Nabi? Tentulah orang yang paling akhir, paling bagus. Jadi sebaiknya bila kita bagi salam, kita menjawab salam lebih panjang daripada yang diucapkan oleh yang beri salam. Kalau orang yang bagi salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau yang bagi salam sebut Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang bagi salam sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa maghfiratuh. Sebaiknya seloknya panjang sikit daripada apa yang diucapkan oleh yang memberi salam. Memberi salam hukumnya sunat, jawab salam hukumnya wajib. Banyak sekali manfaatnya dengan kita bagi salam ini. Sama juga kalau kita bergaduh dengan orang, la yahilul muslim an yahjura akhahu fawqa salasatil layali. Tidak halal di kalangan dua orang Islam itu tidak bertegur siapa lebih daripada 3 hari 3 malam. Di antara akhwat muslim, di antara saudara seorang Islam dengan Islam yang lain pun tak boleh bertegur siapa lebih 3 hari 3 malam, apalagi suami dengan isteri. Saya ustaz tak bertegur dengan orang ramah dah dekat sebulan. Ada tak? Bukan orang jauh, orang lain kau kita juga. Ini taman-taman ni juga. Saya ustaz tak bertegur dengan isteri dah hampir sebulan. Duduk serama, makan sepoyok, tidur sekatil tapi tak tegur. Itu heran tu. Tak bertegur dengan isteri dah hampir sebulan. La yahilul muslim an yahjura akhahu fawqa salasatil layali. Lebih daripada 3 malam. Yaltaqiyan, kata Nabi. Mereka bertemu, tetapi fa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha, masing-masing baling-baling. Tak nak tegur, menyampah dah maknanya. Apa kata Nabi? Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Orang yang paling bagus adalah orang yang mula-mula ucapkan salam. Assalamualaikum.
Dan juga maksud yang lain, orang yang paling bagus adalah orang yang mula-mula untuk berdamai. Itu adalah lebih baik. Dia antara ciri-ciri ahli syurga. Dan yang masuk syurga itu adalah orang yang menyembah Allah Ta'ala, orang yang selalu memberi makan kepada orang lain, dan juga orang yang menyampaikan salam sesama muslim. Hadis yang seterusnya, i'tadilu fis sujudi wa la yabsut ahadukum zira'ahi imbisata al-kalbi, rawahu al-Bukhari. Elokkanlah sujud kamu dalam sembahyang, dan jangan kamu hampar akan dua lengan kamu sebagai anjing menghamparkan lengannya. Tentang sujud pula. Bila sujud ni ada 7 anggota sujud tak? 7 anggota utama sujud. Yang pertama, kita punya dahi ni. Jadi dahi kena pada anggota sujud ni, lantai lah, pada sejadah. Yang tak dibolehkan, dahi ni ditutupi oleh pakaian atau sesuatu yang bersambung dengan badan. Maknanya kepiah kita ni kena angkatlah sikit. Kalau pakai seban ke pakai kepiah yang agak tebal, jadi kenakan dahi ni pada tempat sujud. Dan sebaiknya kita tekankan dahi kita sehingga kening kita kiri dan kanan berkena pada tempat sujud, dan juga hidung kita kena tempat sujud. Begitu juga kalau jemaah wanita, mesti kena ni dahi ni pada tempat sujud. Jangan tutup telekung sampai ke sini. Sujud atas telekung dia. Dia tak sempurna sujudnya. Kena ada dahi. Itu satu, yang pertama. Kedua dan ketiga, kedua tapak tangan kita. Kedua tapak tangan. Bila kita sujud, bagi lelaki memang disunatkan jarakkan mengembangkan jarak tangan dia, siku dia daripada badan. Dan sebaiknya jari kita ni dirapatkan. Bila masa jari kita ni direnggangkan, sebaiknya renggang, iaitu ketika kita rukuk, memegang kepala lutut. Jarangkan jari. Bila sujud, rapatkan jari. Duduk antara dua sujud, rapatkan jari. Baru nampak sopannya tak? Macam pengantin duduk atas sujud kan duduk cantik, duduk tak? Letak pada ujung lutut tu. Ini taklah ngembang je, rapat. Sujud pun sama, rapat. 2 dan 3. Kemudian seterusnya anggota sujud adalah lutut kita. Kedua lutut. Kemudian kedua ibu jari kaki kita, dan sebaiknya dirapatkan antara kaki kanan dan kaki kiri, rapatkan, bukan direnggangkan, dirapatkan kedua kaki kanan dan kaki kiri kita. I'tadilu fi sujud. Yang Nabi larang kata apa dia? Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatil qalb. Janganlah ketika sujud diletakkan tapak tangannya sampai ke lengannya pada sejadah. Letak atas sejadah gini, pada sejadah tu gini. Mesti angkat siku. Kenapa? Kerana seperti anjing yang menghamparkan tangannya. Seperti anjing menghamparkan tangannya. Dalam hadis yang lain, sambungan daripada riwayat yang lain, ada matanya ini, isi hadis ini, Nabi kata, la'nan Nabi SAW, Nabi laknat orang yang solat, ayyam yabsuta zira'ahi imbisatil qalb waltifat kaltifati sa'lab. Dua golongan yang Nabi laknat bila dia solat, Nabi tak suka. Yang pertama, orang yang tadi, yang menghamparkan, meletakkan tangan lengannya seperti anjing ketika sujud. Yang kedua, iltifat kaltifati sa'lab. Dia suka jeling-jeling dalam sembahyang. Tengok kiri kanan. Rupanya saya sembahyang betul. Dia cari salah orang pula. Iltifat kaltifati sa'lab. Suka menjeling-jeling. Boleh sembahyang memang suka dia jeling-jeling. Tak boleh jeling-jeling. Kita fokus pada solat kita lah, tengok tempat sujud. Jangan kita suka jeling-jeling cari salah orang apa lagi. Baik. Hadis yang terakhir pada malam ini, u'tu ayunakum hazzaha min al-ibadah, an-nazara fil mushafi wa tafakkura fihi wal i'tibar 'inda ajaibihi. Rawal Hakim an Abi Sa'id. Dalam engkau berikan mata kamu itu akan bahabuannya daripada ibadah, maka ibadahnya itu ialah menilik kepada Al-Quran dan berfikir akan kandungannya dan mengambil iktibar segala yang ajaib-ajaib dalamnya. Hadis riwayat Al-Hakim daripada Abi Sa'id.
Maksudnya disuruhkan kita meneropong dengan nikmat yang tidak ternilai harganya kepada pedoman Islam yang mana tidak berkuasa isi alam ini menghargakannya. Berikanlah hak mata kamu daripada ibadat, iaitu dengan melihat mushaf, melihat Al-Quran. Al-Quran hari-hari kita kena tengok. Kita boleh tengok WhatsApp daripada baterinya 100% sampai 0%. Anggap pijau je handphone tu. Panas handphone tu. Dah habis bateri, cas buat lain. Tengah cas pun main buat lagi. Tapi Al-Quran kita tak boleh tengok lama-lama. Baru pegang Quran dah nguap, belum baca lagi. Nampak menor teruk kita ni dah. Ini ke hamba Allah ni. Jangan cerita orang lain. Kadang-kadang saya baru begitu juga. Buka Quran dah nguap. Buka WhatsApp tak ada nguap. Itu yang kalau. Buka handphone tak ada nguap. Buka Quran, ya Allah, malasnya nak ngaji ni. Apa lagi nak menghafal. Tapi Nabi kata, tu ayunakum, bagilah mata-mata kamu haknya dalam ibadat. Apa dia? An-nazara fil mushaf, melihat Al-Quran, tengok Al-Quran, baca Al-Quran. Wa tafakkur fihi, baca terjemahannya, faham apa yang Allah nakkan dalam Al-Quran. Wa i'tibar 'inda ajaibihi, dan ambil iktibar pengajaran daripada keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, tempatnya bukan pada rak buku di rumah kita. Ada orang Al-Quran balut dengan kain kuning, letak di halang atas. Sungguh kan, orang parit bukan semoga pangan kan. Sungguh ni cerita betul. Balut kain kuning letak atas halang rumah. Saya kata rumah ni ada Quran, ada ustaz tu La ilaha illallah, poja ni bukannya. Takut letak bawah-bawah ni ustaz, cucu main, nampak benar tak ngaji Quran. Al-Quran letak ni mana supaya senang kita dapat? Letak atas meja, atas rehalah letak meja, supaya hari-hari senang kita ambil. Kalau letak pada rak kau, susah kita nak ambil, jenuh mencari pula mana pula Quran. Kita letak hari-hari kita kena baca Al-Quran. Sangat rasanya bersalah kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Tengok WhatsApp, tengok handphone boleh berkali-kali. Tuan-tuan kira tak dalam sehari berapa kali tengok handphone? Ada kira kan? Jadi kalau kita tengok Al-Quran macam tu banyak kali ni sangat bagus. Cukup kita bagi masa mungkin 5 minit. 5 minit kita rasa lama, 3 minit jadilah baca 2 baris, 3 baris tutup. Sadaqallahul azim. Cukuplah. Yang penting hari-hari buat. Baca 3 baris. Baca. Kemudian tutup. Esok baca lagi. Ini langsung tak ada, langsung tak baca. Dalam Quran tu ada surah, nama surah Lebah ke ustaz? Tak pernah tengok pula. Ya Allah, macam mana ke kita ni? Kita ngaku kita umat Nabi Muhammad tak? Kita ngaku Quran tu sebagai panduan hidup kita, tapi kita tentang Al-Quran pun kita banyak kita tak tahu. Dia sangat rugi dan sangat bersalah kita ni. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat beri pengajaran kepada diri saya sendiri dan kepada yang hadir. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammad wa ghashahu Allahumma binurika kama ghashatuhu sahabati tajalliyat wa nadhara ila wajhika al-karim wa bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adahu min kulli su'. Allahumma farrij karbana, Allahumma farrij karbana, Allahumma farrij karbana kama wa'adta amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yushifu su'a wa ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna minal rashidin. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfirullah.